Pelik bin ajaib melihatkan kerajaan perpaduan madani ini daripada Perdana Menteri sampailah ke Speaker Dewan, semuanya kelang kabut nak mengelak daripada membahaskan isu pembebasan Zahid Hamidi dekat Parlimen. Apa yang diorang takut sangat sebenarnya? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam semalam saya telah mengeluarkan satu video membincangkan satu keraguan betapa sangat-sangat pelik sebenarnya apabila Perdana Menteri seolah-olahnya mendahului Speaker Dewan dengan menyatakan bahawa isu pembebasan Zahid Hamidi tidak boleh dibahaskan dekat Parlimen. Itu yang kelakar. Yang tentukan benda itu boleh bahas ataupun tak boleh bahas, yang akan tentukan satu usul itu diterima ataupun tidak ialah Speaker Dewan. Kenapa Perdana Menteri seolah-olahnya macam hendak mencampuri urusan Parlimen dengan menyatakan sesuatu konon-kononnya bagi pihak Speaker Dewan? Dan itu yang menjadi persoalan kita sebenarnya. Tetapi tak ada masalah tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab pada persidangan Parlimen semalam, Ahli Parlimen Machang iaitu Wan Ahmad Faisal telah cuba membangkitkan satu standing order bagi membahaskan tentang isu pembebasan Zahid Hamidi tersebut. Tetapi itulah, benda itu, usul tersebut telah ditolak oleh Speaker Dewan, tetapi yang kelakarnya, walaupun usul itu ditolak, tetapi Speaker Dewan telah berjanji untuk memberikan ruang kepada Wan Ahmad Faisal untuk berbahas mengenainya selepas urusan kerajaan selesai. Dan untuk memahami benda ini dengan lebih lanjut, mula-mula kita saksikan dahulu video daripada Tuan Punya Badan, iaitu Ahli Parlimen Machang, Saudara Wan Ahmad Faisal sendiri. Usul saya ditolak oleh Speaker, tapi beliau masih beri ruang untuk saya bercakap sedikit, dia kata. Tapi saya tidak jelas bercakap tu banyak mana, berapa lama, berapa orang boleh bercakap, ruling belum dibuat lagi. Tapi usul ditolak. So ada macam satu contradiction di sini. Jadi ini perkara yang luar tabi'i lah. Dan malah tadi isu yang Kota Baru bangkitkan adalah berkenaan dengan bagaimana Perdana Menteri mendahului Speaker untuk membuat ruling tak boleh bahas. Jadi ini perkara yang nampaknya seolah-olah ada campur tangan eksekutif untuk melindungi Yang Berhormat Bagan Datuk. Ini yang rakyat nak tahu, penjelasan daripada Dewan ini, daripada Menteri Undang-Undang. Kenapa keputusan tersebut dibuat? Apakah ada perbezaan darjat? Orang yang darurat mencuri di tabung masjid RM22 boleh kena 10 tahun penjara. Yang curi petai boleh kena penjara. Tapi orang yang ada jawatan timbalan Perdana Menteri seolah-olah kebal dilindungi oleh Parlimen, oleh Speaker, oleh eksekutif. Jadi ini perkara yang mustahak. Rakyat di luar sana, media-media antarabangsa mempersoalkan kenapa sistem keadilan Malaysia jadi begini. Jadi itulah yang ingin kami bangkitkan sebenarnya tadi. Jelas tak kat situ apakah menjadi isu utamanya? Dan untuk memahamkan lagi perkara ini, memahamkan mengapakah perkara ini menjadi satu polemik, kita tonton ulasan daripada mantan Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan. Pernyataan media kami pada hari ini adalah berkaitan satu usul yang telah dimasukkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Machang yang memenuhi syarat-syaratnya, usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1, iaitu perkara-perkara tertentu yang mempunyai kepentingan awam dan perlu disegerakan. Itu syarat, 3 syarat untuk satu-satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 dimasukkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Machang berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas tetapi tidak membebaskan, discharge not amounting to acquittal, terhadap Yang Berhormat Bagan Datuk ataupun Timbalan Perdana Menteri terhadap 47 kes rasuah, pecah amanah dan juga pengubahan wang haram. 47 kes telah digugurkan pada tahap DNAA. Itu usulnya. Tapi malangnya Yang Berhormat Machang telah menerima jawapan daripada Yang Berhormat Speaker bahawa usul beliau telah ditolak. Jadi pada hari ini mengikut amalan Parlimen, ya. Ini saya bekas menteri yang jaga Parlimen, saya tahu. Mengikut amalan Parlimen, satu-satu perkara yang berkaitan dengan standing order hendaklah dibangkitkan selepas sesi soal jawab. Setiap sesi soal jawab, lepas soal jawab, bangkitkan hal standing order. Jadi oleh kerana hari ini persidangan khas, tidak ada sesi soal jawab,
Jadi masa yang tepat pada pandangan kami adalah sebelum urusan Dewan dimulakan, iaitu pembentangan rancangan Malaysia ke-12, kajian separuh penggal. Jadi kami bangkitkan, tapi malangnya kami duka cita apa yang kami bangkitkan tidak dipersetujui, diperkenankan oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Sebaliknya, Speaker membuat satu ruling yang amat pelik, iaitu usul Machang ditolak, tapi dia janji akan dibenarkan Machang kemukakan usul selepas perbahasan ataupun pembentangan RMK 12, kajian separuh penggal. Ini satu yang luar tabi'i, ya. Ini tidak pernah berlaku, very unnatural. Usul ditolak, tapi yang buat usul akan dibenarkan membentangkan usul. Ini apa ni? Jadi kita harap rakyat Malaysia mengetahui inilah proceeding yang ada di dalam parlimen sekarang ini. Yang paling pelik sekali, apa yang telah dikeluarkan kenyataan oleh Perikatan Nasional, Perdana Menteri sendiri membuat kenyataan di luar Dewan bahawa usul berkaitan dengan kes DNAA ini tidak boleh dibawa ke parlimen. Ini adalah satu tindakan mendahului kuasa Speaker. Itu kami bangkitkan dalam Dewan sekejap nanti. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Clear cut tentang apakah sebenarnya berlaku dan betapa tindakan Speaker Dewan pada kali ini seolah-olahnya sangat luar biasa, luar tabi'i. Sebab itulah kita katakan seolah-olahnya macam kerajaan kita, Perdana Menteri kita ini sangat takut dengan usul untuk membahaskan tentang isu pembebasan Zaid Amidi ini. Apa yang cuba mereka sembunyikan? Sedangkan Perdana Menteri sebelum ini lantang berkata, parlimenlah tempat untuk berbahas segala benda, terutamanya berkaitan dengan public interest. Dan benda ini memang telah dinyatakan sendiri oleh saudara Arul, iaitu pengerusi PSM. Ini videonya. Perdana Menteri sudah pun campur tangan. Kerana bila dia bercakap bahawa tidak boleh didebat di parlimen, dia sudah campur tangan dalam urusan parlimen. Okay? Because the Prime Minister kita ini selalu suka cakap di parlimen. Okay, dia minta selalunya open. Tapi on this case, he doesn't want to face the parliament. Okay, saya ingat tidak ada sebab. Kalau dia is nothing to hide ke apa, mengapa Prime Minister membenarkan isu ini didebat di parlimen? Because isu ini adalah satu isu kepentingan awam. It's a public interest issue. 99 orang saksi sudah pendakwa kerja kuat, And then Perdana Menteri juga cakap dia tahu tentang keputusan itu because he already met the AG yang sebelum itu. Saya ingat pihak media di sini pun semua pandai. We know what is happening. Kita semua dari zaman Mahathir, what is happening lah, So kita minta Prime Minister ini, first thing is jangan campur tangan. Okay? Sekarang ni kita risau, dia macam seolah-olah bagi arahan dah, jangan bincang. So speaker daripada parti dia mungkin tidak akan benarkan perbincangan. Okay? So kita hendak isu ini didebat di parlimen. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Semua pihak mempertikaikan perkara yang sama. Tetapi yang lebih kelakar lagi tentang bagaimanakah seorang Speaker Dewan tiba-tiba saja boleh melanggar janjinya sendiri ketika berada dekat kerusi Speaker tersebut. Cuba anda lihat video-video ini. Saya telah berbincang macam tadi. Supaya saya katakan untuk berada dalam keadaan yang lebih tenang, kita nak semua orang dapat manfaat daripada hari ini. Sebelah sini pun mendapat manfaat, sebelah ni pun dapat manfaat. Yang penting sekali ialah bagaimana hari ini kita nak mendengar satu benda penting hari ini. Tetapi saya akan memberi ruang. Selepas saja para menteri berucap, insya-Allah saya akan memberi ruang. Keputusan saya hari ini ialah saya akan memberikan ruang kepada Machang sebentar lagi. Itu keputusan saya. Saya akan memberi ruang untuk dia bercakap sekali. Bukan soal bentang. Saya akan beri ruang apa juga yang dia nak sebut, dia sebut selepas PM. Ada siapa yang menyokong? Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Oleh Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa perbahasan ke atas usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini akan bermula pada hari Selasa 12 September 2023. Oleh demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 12 September
20-23. Sekian, terima kasih. Yang betul. Kata bagi lalu Kita dah tunggu. pelawak. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Pelik bin ajaib kan? Sebab Zahid Hamidi seorang ini, satu parlimen habis jadi cacah merbah. Seorang Perdana Menteri pun sampai tergagap-gagap untuk bersilat bagi menjustifikasikan mengapakah kes Zahid Hamidi ini tidak boleh dibicarakan dekat parlimen. Dan Speaker Dewan pun seolah-olah macam terlibat sama, cuba untuk bermain silap mata sambil menidakkan hak ahli parlimen, terutamanya ahli parlimen pembangkang, untuk membahaskan sesuatu isu yang menjadi isu kepentingan awam. Di mana semakin perkara ini melarat, ianya akan semakin menimbulkan syak wasangka dan juga keraguan di kalangan rakyat. Dan pada ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidaklah boleh menyalahkan rakyat sekiranya kalau mereka beranggapan negatif terhadap kerajaan. Tetapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda lihat memang kelakar betul tak? Tetapi bagi kerajaan, benda ini tidak kelakar. Sebab mereka kan kerajaan. Mereka boleh buat apa sahaja mereka nak. Sebab yalah, Sani Hamzan pun dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.